Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Satu saja wakil pelajar India yang nak belajar, yang nak lulus dengan cemerlang. Saya doakan semua anak-anak yang hadir ni mendapat keputusan yang baik. Sebab pelajar kita ni terlalu sibuk. BDR, belajar dari rumah. Dia dah bekerja di luar rumah. BLR, bekerja luar rumah. Okey, baik. Pada hari ini, kita dah habis bab 1. Minggu lepas kita tak ada kelas. Saya ada mesyuarat. Tapi saya bagi kerja dalam grup. Tapi pada hari ini, saya nak masuk ialah bab 2. Tingkatan 4. Pelajar boleh tengok apa yang saya nak kongsikan. Ini bab 2. Tingkatan 4. Kebangkitan nasionalisme. Bab ini dia agak complicated sikit lah. Susah katanya. Tapi sebenarnya senang. Kalau pelajar faham, pelan-pelan cikgu akan bantu. Yang penting sekali dekat pelajar ada buku teks. Itu saja. Ada buku teks, boleh kuasai lah. Okey. Apa yang pelajar nampak di gambar itu adalah bahan-bahan buku yang membangkitkan semangat nasionalisme di tanah Melayu. Okey, kita kena tengok di sini. Inilah sinopsis awal kita. Okey. Kalau soalan tanya, nasionalisme, Allah sebut payah kan, di Malaysia ni dipengaruhi oleh siapa? Automatik pelajar kena jawab, kita ini terpengaruh dengan idea daripada barat. Ini yang pelajar nampak dekat gambar saya letak ni. Daripada England, Amerika, Perancis, India, Jepun, sampailah membawa revolusi ke Asia Tenggara. Itu kita nampak. Maksudnya Filipina tu Asia Tenggara lah. Bermaksud negara barat, dia telah mempengaruhi kita untuk terlibat dengan apa yang kita panggil nasionalisme. Ada pelajar minta kod pula ni. Macam mana kita dah bagi kod kan? Dah bagi kod, minta kod. Tak apalah. Okey, baik. Pelajar tengok di situ sekejap. Nampak di situ? Kalau kita tengok di situ pelajar, pelajar tengok pelan-pelan. Supaya kita jangan kelang kabut sangat. Yang penting kita kuasai. Okey, kalau soalan tanya dengan mudah, terus kita jawab. Apa yang mempengaruhi Asia Tenggara pada waktu itu? Kita dapat jawab dengan baik. Okey. Baru kita nak masuk. Apa yang kita nak belajar dalam bab 2? Saya menggunakan bahan daripada rakan-rakan yang terbaik yang saya kumpulkan. Okey. Bab ini banyak. Ada 8. Berbanding dengan SP bab 1 ada 4. Itu saya kata, naik cuti minggu depan pun kita kena buat kelas juga. Sebab kita nak habiskan bab ini, masuk bab 3 pelan-pelan. Okey. Masuk nasionalisme, kita mungkin habis sampai 2.4, insya-Allah. Kalau pelajar-pelajar boleh bagi respon dengan baik, faham, okeylah. Okey. Ini yang kita panggil sebagai SP. Kita tengok yang pertama ini, maksud nasionalisme. Apa yang dimaksudkan dengan nasionalisme? Pelajar boleh bagi respon di chat. Yang ini kalau 2 markah, senang je pelajar dapat 2 markah. Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme? Pelajar boleh tulis di chat.
nasionalisme ialah, dia mesti jawapan macam itu. Kita tengok jawapan pelajar ada tak dicek. Pelan ni, jangan kelang kabut. Relax, tengok buku teks. Ada jawapan rupanya. Tulis jawapan dan saya akan bacalah. Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme? Pelajar ada off mic ke? Macam tak dengar je saya cakap. Jelas ke saya cakap ni? Jelas tak jelas? Jelas tak jelas? Itu dulu. Jelas. Jelas boleh jawab lah. Apa yang dimaksudkan dengan nasionalisme? Farah dia kata, nasionalisme perasaan cinta yang mendalam. Alia beza sikit. Cinta terhadap bangsa dan negara. Atirah cinta bangsa dan negara. Sama dengan Alia lah. Fatin sama, Nabihah sama, Wani sama. Okey, baik, kita tengok. Katalah jawapan dia 2 markah. Perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Farah tepat, dapat 2 markah. Alia tak ada mendalam pun dapatlah 2. Alia, Atira. Kalau kita nampak di situ ya. Okey, good. Ramai dapat 2. Itu saja. Bangsa kita lah. Kalau kita sayang bahasa Melayu. Okey. Yang mana? Okey, dia sambung. Huraiannya, kalau dia bagi lebih daripada 2 markah. Pelajar kena tambah lagi jawapan. Menjadi jawapan dalam bentuk huraian. Cuba tengok yang cikgu letak di skrin. Nasionalisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara, iaitu semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap menentang penjajah. Jangan kita hafal sebiji-sebiji. Kalau kita ingat macam itu pun okey. Okey. Yang kedua, pembelaan terhadap bangsa dan negara. Dan yang ketiga, mencapai kebebasan ekonomi. Ini kalau markah 6. Kalau markah 4, buat macam ini. Kalau markah 2, pelajar boleh bagi sampai sini je. Cukup 2. Kalau 3, 4, 5, tambah lagi 6. Itu kita, jangan kita anggap, ini sikit je markah ni. Sebab, cuba tengok dalam latihan kita, dalam modul kertas 2 yang pelajar semua dapat. Cuba tengok balik dalam modul kertas 2 tu, apa yang pelajar dapat. Okey, kita saya kecilkan. Okey, cuba tengok sekejap. Modul kita, ini kertas 1. Ini pun boleh disoal juga kan. Kertas 1 pun ada modul. Kertas 2 pun kita ada modul. Nota pun ada. Kalau pelajar tak ada, boleh mesej saya. PowerPoint pun ada. Hebat. Perak ni. Semua ada. PowerPoint ada. Nota ada. Dan juga dari kertas 1. Okey, cuba tengok soalan pertama. Ini soalan esei. Cikgu kena terangkan juga soalan esei ni supaya pelajar nampak. Bila kita belajar, adakah dia akan disoal dalam buku teks? Ya. Kalau saya jawab ya. Dia boleh disoal dalam soalan esei, boleh disoal dalam soalan struktur. Tapi saya nampak soalan ini dia boleh disoal dalam soalan struktur lah. Paling banyak. Esei, jaranglah. Okey, cuba tengok. Dekat stimulus ini ialah nasionalisme barat. Nampak dia tulis. Hasil penentangan terhadap
pemerintahan beraja. Nanti kita belajar di England kan. Satu. Dan penindasan yang menggugat hak rakyat. Ini stimulus dia dah ada bahan rangsangan. Apa bahan rangsangan dia? Satu di sini. Cikgu letak satu. Dua di sini. Inilah yang mempengaruhi kita. Okey. Soalan satu, dia tak tanya yang itu. Dia tanya yang cikgu bagi awal tadi. Maksud nasionalisme. Markah 4. Itu yang cikgu bagi tahu tadi. Bila kita faham tentang maksud nasionalisme, kita dah dapat 4 markah. Kalau pelajar tak faham, hilanglah 4 markah. Di sini kita kena hati-hati. Nampak jawapan yang cikgu letak tu, ada 6 atau 8 markah. Pelajar tengoklah mana satu yang kita nak ambil. Ini soalan yang pertama. Okey. Kalau kita letak dalam bentuk macam ini, cuba pelajar bagi respon. Maksud nasionalisme ialah, apa jawapan pertama? Cikgu tak nak laju-laju. Pastikan semua dapat. Jawapan A tu apa? Maksud nasionalisme, kita olah balik jawapan kita. Dia bermula dengan apa? Ini dalam bentuk jawapan esei kita. Dia mula dengan perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Okey, sampai di situ ada 2 poin. Okey, cuba pelajar bagi respon C, D, E, F, G. Selain itu, merujuk kepada semangat ... Kita nampak di situ. Ini kalau markah kita 6. Selain itu, merujuk kepada semangat apa? Cuba tengok buku teks. Tak apa. Okey. Slow juga ni. Maksudnya kan ramai yang tak faham bab ni. Ialah bab ini kita baru awal-awal masuk sekolah kan. Selain itu merujuk kepada semangat apa? Okey, kalau kita tengok jawapan di sini, semua tulis kebangsaan. Kalau kita jawapan kebangsaan, good. Rishi tulis penjajahan. Penjajahan D. Okey, C. Okey, kalau kita tengok sini berkaitan perjuangan menentang penjajahan pun kita terimalah. Tapi pada cikgu, penjajah pun boleh diterima juga. Okey, serta E. Dah 2 betul tu. Tahniahlah ramai yang okey. Saya itu merujuk kepada semangat kebangsaan berkaitan menentang penjajahan serta. 2 benda berbeza ya. Penjajahan, pembelaan. Okey, pembelaan. Ramai jawab pembelaan ya. Okey, good. F di samping itu bermaksud F, gerakan. Good. Semua betul setakat ini. Dan yang terakhir, penguasaan daripada ini dah mula. Penguasaan sepatutnya gerakan orang asing. Tapi diletak sini penguasaan orang asing saja. Gerakan tu boleh terimalah. Tapi kena tambah gerakan orang asing. Good. Pelajar. Satu sikit saja kita belajar dalam masa 6-7 minit ini. Markah pelajar boleh dapat 4 atau lebih. Jadi saya nampak Nabihah kata asing. Good. Okey. Kalau dia bagi soalan objektif, apakah maksud lain bagi nasionalisme? Apa agak-agak jawapan macam ni? Semua jawapan tu hampir semua gerakan lah. Itu dalam jawapan kita, adakah kita nak cari jawapan paling panjang? Adakah kita nak cari jawapan paling pendek?
Sebab jawapan tu hampir sama. Maksud nasionalisme ialah gerakan inilah mencapai kebebasan daripada penjajahan pemikiran. Dalam modul Perak juga ada soalan kata satu ni, cuba pelajar tengok. Dalam soalan awal-awal kita letak di sini. Cuba tengok, kita nampak nombor 2. Nanti kita masuk lebih detail. Nombor 2 ni ada. Ini semua nasionalisme. Tapi untuk masuk nasionalisme tak ada. Itu yang cikgu nak top up kan, kekurangan apa yang modul-modul ni, geng-geng cikgu juga. Okey. Kita dah habis satu bahagian. Barulah kita boleh masuk pada bahagian yang kedua, iaitu pendapat tokoh-tokoh berkaitan dengan nasionalisme. Ini kalau keluar, ramai pelajar yang terkeluar. Sebab pandangan tokoh ni dia fakta. Kalau jumpa soalan ini, awak tengok 5 soalan. Awak 5 je 5 pilih 3. Kalau ikut dia punya tema 2, tajuk besarnya ada 6. 5, satu bab tu mungkin tak ada esei. Kita tak tahu yang mana. Baik, kita tengok sama-sama. Okey, ini tengok gambar dia. Kita faham. Gerakan, kita nak ambil kata kunci. Okey, kalau jumpa kon, dia pelajar boleh ambil kesetiaan. Kesetiaan apa? Bangsa dan negara. Kita ambil key dia. Kalau jumpa Rolf, William Rolf. Okey. Pelajar nampak apa key yang kita boleh ambil? Dia ada 2, 3 key. Agak-agak siapa yang boleh bagi respon? Key apa kita nak ambil ini? Rolf ini dia agak panjang. Kita nampak ada 3 dot. Kalau saya lah, dia berkaitan dengan kepentingan, ketegasan. Good. Dia kepentingan dan ketegasan kita boleh ambil. Kepentingan orang Melayu. Okey, nanti kita cuba tengok bentuk soalan. Sebab dalam kita nak faham tokoh ini, kita hanya boleh ambil key saja. Okey. Yang ketiga, Datuk On. Kita nampak Datuk On ni, dia berkaitan dengan bangsa. Dia nak bangsa kita ni dapat berdikari lah. Berdiri di atas kaki sendiri. Okey. Dr. Burhanuddin yang kita belajar dalam bab 5, 6. Ini tokoh yang menubuhkan parti PAS. Sebelum tu dia ni golongan belah lawan kiri. Pelajar dah belajar kan? Baik. Dr. Burhanuddin dia kata, nak menentang penjajah ni, dia mesti ada persatuan. Itu sebab kalau kita tengok soalan pelajar, yang ini saya tak nak detailkan sangatlah. Ini pensyarah saya ni, Dr. R. Sutralinggam. Fenomena ini juga orang pakar sejarah, penggabungan. Ini juga mendiang Tan Sri Ko Kek Kim. Ini orang hebat, bekas pensyarah saya. Nak perjuangan orang Melayu. Dan kita boleh buat tafsiran keseluruhan. Nasionalisme menurut pandangan tokoh. Kalau kita nak tengok di situ, dekat buku teks, cuba kita tengok. Saya suka letak buku teks yang ini. Sebab kalau kita faham buku teks, nampak? Tadi kita buat sikit je 4. Ini kita nampak kon. Kon tadi kita kata kesetiaan. Kita garislah. Kalau kita jumpa Rolf, dia kesedaran, ketegasan. Kalau kita jumpa Datuk On, berdikari.
Maksudnya berdiri di atas tapak kaki sendiri. Kalau kita tengok ini, dia hendaklah ada persatuan dan perpaduan. Itu sebab Dr. Burhanuddin daripada golongan kiri, dia tukar kepada golongan kanan. Menentang kerajaan kepada menyokong kerajaan. Okey. Kita nampak Sutra Lingam. Dia nak nasionalisme ni, negara-negara besar, dia nak kena mengiktiraf hak bangsa. Sampai yang lain. Itu saya tengok, yang ini dia agak sukar. Kalau kita nak faham betul-betul, macam mana kita nak faham ni? Susahnya cikgu. Okey, kita tengok 3 benda kita keluar daripada sini. Nasionalisme ini, dia ada 3 tafsiran. Satu sejarah, corak, karisma. Karisma tu orang tu sendiri. Yang mana semuanya sama. Dia berkait rapat dengan perasaan cinta akan negara. Semua nasionalisme ini, dia mempertahankan negara daripada penjajah. Itu sebab kalau kita tengok, dia nak membebaskan bangsa dan negara daripada penjajah. Sikit pun pelajar dah dapat jawapan. Itu sebab dalam soalan kita tak berani nak meletakkan tajuk ini. Cuba awak tengok. Kita ambil nasionalisme, tak letak tokoh. Takut kalau letak, memang pelajar ke laut lah. Bukan senang. Soalan kita satu ni, kalau kita bagi pun ramai yang salah. Okey, cuba tengok ini. Tadi kita dah tengok dah. Apa pandangan Profesor Hon? Key dah ada tadi. Dengan key, pelajar dah dapat jawab. D. Nampak situ. Okey. Nombor 2. Kita tengok nombor 2. Okey. Nombor 2. Key-nya pemerintahan beraja. Yang menggugat. Apakah kesan? Ini kebat saja. Pelajar tengok. Apa yang kita nampak? Dia kata situ, apakah kesan perkembangan nasionalisme? Okey, satu dia nak. Stimulus dia, penentangan terhadap pemerintahan beraja, mengugat hak kebebasan rakyat. Apakah kesan kepada negara? Itu yang dia nak. Apa yang dapat bagi jawapan? Nombor 1, ramai yang betul. Dia ada jawapan yang salah tu. Pada waktu itu, mana kita ada ni? Kita potong jawapan salah ni. Ini juga, nampak? Mengukur kuasa rakyat, menjejas kedaulatan bangsa. Mana jawapan dia? Bila marah terhadap kuasa raja semakin kurang, apa yang jadi? Adakah raja juga bangkit? Kita tak nampak kebangkitan perjuangan kedaulatan raja. Dia ada 2 jawapan je. Okey. Nampak di situ. Okey, good. Baru kita nampak, bila kita nampak jawapan ni, kita nampak, bila marah tak ada raja bangun. Itu sebab kita belajar dalam Melayu Union. Okey. Ini adalah apa yang kita belajar berkaitan dengan pandangan tokoh tadi. Kita dah habis, kalau tengok dekat buku teks ni, saya dah sentuh muka surat 22, muka surat 23.
Kalau kita belajar ini, sebab ini ulang kaji, dia agak cepat sikit lah. 23. Okey. Kita habis 2.1. Tak banyak pun yang boleh disoal dalam kertas 1 pun. Pandangan tokoh masuk nasionalisme. Ingat setiap bab dalam SPM tahun depan, menurut format yang terkini, mesti ada 2 soalan objektif. Jadi pelajar tolong faham. Kita kena kuasai semua bab kalau nak dapat A+. Tapi kalau setakat nak lulus, ada cara dia, lain lah. Okey. Kita pergi 2.2. Perkembangan idea nasionalis Barat. Macam mana idea daripada Barat ini boleh membangkitkan semangat nasionalisme. Kita nak tengok juga. Yang 3 tadi, kita dah keluarkan 3. Itu saya berhenti di sini tadi. Okey. Kalau pelajar nampak 3 ni. Sejarah, perjuangan, karisma. Karisma ni, tokoh tu memainkan peranan untuk semangat menentang penjajah. Macam Datuk On kan. Hebat Datuk On. Macam mana dia boleh membangkitkan gerakan pada waktu itu sehingga rakyat dan raja sama-sama demonstrasi menentang British. Okey. 2.2. Sebelum kita masuk, sekali lagi kita buat latihan. Okey. Untuk A dengan B, saya bagi jawapan. Okey. C sampai F, pelajar bagi respon. Okey. Nasionalisme di Barat berkembang. Ayat salah sikit, apalah. Hasil daripada penentangan terhadap pemerintahan beraja. Maksudnya, yang menjadi simbol penindasan. Okey, good. Okey, saya bagi sampai C lah. D, E, F pelajar ambil. Yang menggugat hak dan kebebasan rakyat. 3 ini, rakyat bangun. Okey. D, E, F. Pelajar bagi respon dekat chat. Dia baru kita dapat sama-sama belajar. Okey, Nabiha cepat dia cakap. Dia kata, itu jawapan apa tu Nabiha? D, Barat. D, anti raja. Barat tak betul tu. D, anti raja. E, saya dah bagi jawapan di situ Pelajar nampak? Ramai anti raja ni. D sebenarnya anti raja lah paling tepat. Okey? Iaitu ataupun ialah revolusi keagungan. Okey, yang terakhir tu. F tu. Perjuangan memperolehi ... senang no yang ni. Apa? Atirah dah meninggalkan mesyuarat. Selamat datang Yap, Xiao Yong. Okey. F. Apa tu? Senangnya yang ini pelajar. Yang ini pelajar boleh bagi ayat sendiri. Untuk dapat apa kita menentang penjajah tadi? Macam mana kita menentang British untuk dapat apa? Mesti ada sebab. Menempat kemerdekaan. Cuba tengok dia punya key ni, pelajar. Fatin, kemerdekaan. Okey. Cuba tengok di situ. Pelajar akan nampak benda itu senang untuk kita ingat. Yang boleh mempengaruhi jawapan pelajar lah. Okey, barulah kita boleh masuk tajuk yang kedua. Okey, pelajar setakat ini okey. Ada nak tanya? Kita dah habis 4.1 ataupun 2.1. Yang baru masuk kita dah habis tajuk paling sedap tadi. Nasionalisme
dan juga tokoh-tokoh. Ini kita nak masuk macam mana nasionalisme barat dia boleh mempengaruhi perkembangan di Asia Tenggara. Okey, good. Kita tengok satu-satu. Slow and steady. Dekat buku teks pelajar, dia ada 2 muka surat. Pertama, pelajar tolong faham peta. Dan pelajar kena tahu revolusi yang berlaku di setiap negeri. Okey, kita tengok yang pertama ini. Kalau di England, dia ada 3. Amerika, England, Perancis. Yang ini pelajar tak ada cara lain kecuali kita hafal melalui key. Dan secara keseluruhannya kita nampak semua berkaitan dengan kebebasan dan hak. Pegang ayat ni key ni. Kebebasan dan hak. Nampak situ Hak Amerika. Hak rakyat di negara England. Kebebasan. Good. Kalau kita tengok di sini, ketiga-tiga ni ada revolusi. Satu, kita nampak ini negara Perancis. Ini negara Perancis, negara England. Kalau kita tengok, ini bendera dia. Jangan tak tahu pula. Ini bukan peti ubat. Nampak macam peti first aid kit kan. Ini bendera England. Kita nampak di situ, ini adalah revolusi keagungan. Kita set minda kita. Oh, keagungan. Apa dia nak? Rakyat, keinginan rakyat itu sendiri untuk memastikan parlimen itu ditegakkan dan menentang pemerintah yang pada waktu itu yang tidak mengikut arahan parlimen. Nanti kita tengok buku teks. Yang kedua, ini negara Amerika. Bawah yang hijau ni Amerika Selatan. Ini Amerika Syarikat. Atas Amerika, Kanada. Okey, ini adalah revolusi Amerika. Nampak bendera dia. Dia nampak. Masa tu kita ada Red Indian kan. Tidak dilindungi oleh pelbagai akta. Kita nampak di situ Dan yang terakhir di Perancis. Ini bendera Perancis. Kita nampak di situ 3 pelajar kena faham, kena tahu berkaitan dengan revolusi. Okey. Secara keseluruhannya kita nampak nasionalisme di barat ini, okey, tengok yang warna bold, yang gelap tu. Mereka ini menentang pemerintahan beraja. Kenapa raja ni dianggap sebagai apa? Simbol yang paling besar. Menindas hak dan kebebasan rakyat. Maksudnya pada waktu itu, raja ini banyak lari daripada tanggungjawab. Macam cerita Robin Hood. Kan Robin Hood dia merompak golongan-golongan bangsawan, dia bantu rakyat. Baik. Nampak tu? Seperti revolusi keagungan England, di England, dan revolusi Perancis. Kalau pelajar nak masuk lagi, revolusi Amerika. Jadi kalau soalan tanya di situ, pelajar dah boleh jawab dah. Bagaimana revolusi di barat berlaku? Dia menentang pemerintahan beraja yang mengugat rakyat. Contohnya, revolusi keagungan. Okey. Kita tengok benda ini dekat buku teks. Kenapa saya kena kaitkan juga PowerPoint dengan buku teks? Sebab buku teks ini adalah kitab. Okey, cuba tengok di sini. Pelajar tengok gambar, nampak macam perempuan tapi lelaki. Ini ahli falsafah. Okey. Tadi saya dah terangkan kalau soalan tanya, apa yang anda faham tentang
Mengapa rakyat menentang pemerintahan beraja? Mengapa rakyat menentang pemerintahan beraja? Apa pelajar nak jawab? Okey, kalau kita kata di sini, rakyat menentang pemerintahan beraja kerana raja telah menindas. Satu. Nindas apa? Hak dan kebebasan rakyat. Contohnya, saya letak warna lain lah. Ini kita tak contoh. Contohnya ialah revolusi keagungan di England. Kita nampak di situ. Kalau berkaitan dengan simbol penindasan, England dengan Perancis. Katakan pelajar pergi Amerika. Salah. Amerika, saya letak warna merah balik. Huraian kita tadi. Amerika ini dia berkaitan dengan nak mendapat merdeka daripada penjajahan kuasa asing. Itu dia bagi contoh, nampak? Contohnya ialah Amerika. Kalau pelajar bagi contoh England dengan Perancis, salah. Di situ je. Itu je beza dia. Kalau kita faham key, pelajar dapat jawab dengan baik. Okey, setakat ini jelas. Saya tak nak laju-laju. Nanti pelajar tak faham. Sebab kita nak ulang kaji ni, kita nak mengukuhkan maklumat yang ada. Okey? Nampak di situ Okey, terima kasih. Kalau tak jelas, pelajar boleh bertanya. Kalau nak bertanya, pelajar boleh on mic ataupun kadang-kadang chat. Saya tak sempat nak baca kan. Kalau awak on, tak ada masalah. Kita tak ada terikat sangat dengan peraturan ni. Okey. Itu ialah definisi. Okey, kita tengok sini tokoh ini. John Locke. Locke ni masuk kunci Dia kata apa dia kata sini? Dialah yang mempilakan prinsip raja berperlembagaan. Yang kita duk guna hari ni yang menolak konsep pemerintahan raja berkuasa mutlak, yang mana raja ini mesti dapat kerajaan mesti dapat persetujuan antara pemerintah dengan rakyat. Itu macam berlaku di negara kita tu, pilihan raya. Itu bagus. Inilah orang yang mempopularkan prinsip raja berperlembagaan. Kita bukan raja berkuasa mutlak. Okey. Nampak gambar di sini. Revolusi yang berlaku di England. Okey, tengok. Habis England. Tentang awal lah. Okey, sambung lagi. England ni, kenapa dia menentang raja? Nampak sini kan, raja. Raja menindas rakyat ni. Okey, kita nampak di situ. Okey, kita baca sekejap. Kita nampak raja pada perenggan kedua tu. Kenapa dia menentang raja? Saya besarkan. Nampak pada perenggan kedua tu. Kita nampak Raja James II. Dia membelakangkan parlimen. Maksudnya arahan parlimen dia tak ikut. Semasa menggubal undang-undang. Kita nampak. Sedangkan ahli parlimen ni dia menentang raja berkuasa mutlak. Jadi kita nampak bila dah berangar menentang, tak ada orang sokong dia, dia larikan diri ke Perancis. Ini yang dipanggil sebagai revolusi keagungan, yang mana rakyat bangun menentang penjajah tanpa peperangan. Itu dipanggil tanpa pertumpahan darah. Itu yang kita guna hari ni, Bill of Rights ni. Yang kita guna di parlimen untuk memberi keutamaan kepada parlimen untuk undang-undang dan kutip cukai. Okey. Macam cerita orang putih pula kita. Inilah bab ini susah ke senang? Baru pelajar nampak. Susahnya cikgu. Ya.
Bab 2 ni dia kita jauh sikit. Okey, cuba tengok objektif awal. Okey. Mengapa revolusi di Perancis dan England berlaku? Baru belajar je ni. Okey. Senang soalan ni. Siapa tak dapat juga memang apa yang cikgu cerita tadi, apa, tak capai objektif lah. Okey, Alif D. Kita tengok kawan-kawan kita yang lain. D Alia. Ramai juga letak situ ya. Kita nampak. Okey, good. Betul lah tu. Kalau kita tengok di sini, dia menentang pemerintahan beraja. Okey, habis satu soalannya. Dia tanya. Kalau dekat modul masih belum lagi sebab kita akan masuk nanti Amerika dan China. Sebab soalan kita kalau struktur, kalau pelajar tengok lah, pelajar dah ada modul ni kan. Soalan kita tengok yang awal ini Thailand. Yang kedua ialah gerakan Islah. Yang ketiga ialah akhbar. Esei dia letak nasionalisme. Dia agak jauh sikit lah. Tak apalah. Ini baru 4.1 dan 4.2. 4.1 sikit dan 4.2. Okey. Kita nampak di situ sambung lagi Okey, kita nak pergi dua negara lagi ni. Jauh kita ni. Pergi luar negara. Okey, revolusi Amerika. Tengok tokoh dia. Thomas Jefferson. Tadi Locke. Ahli falsafah juga. Ini pun ahli falsafah juga. Okey. Kalau kita tengok di situ pelajar, cuba pelajar tengok balik. Key yang kita boleh ambil perkara dengan mudah. Okey, cuba pelajar faham dulu. Sebelum cikgu bagi poin. Okey, apa tadi? Apa beza Amerika dengan England? Ada beza kan? Amerika dengan England dengan Perancis. Bezanya Amerika tadi kita dah belajar. Rakyat dia menentang untuk mendapat kemerdekaan. Tengok ini kena faham. Dia adalah menentang penjajahan British. British saja Amerika jangan main-main. Terdapat 13 buah tanah jajahan British di Amerika pada waktu itu. Jadi kita nampak rakyat Amerika ni bangun. Nampak apa? British ni memperkenalkan beberapa akta ni undang-undang lah yang menekan rakyat lah. Macam kita lah, British datang, dia mengenakan cukai-cukai yang membebankan. Cuba tengok akta ni. Ini pelajar kena ingat. Bila ingat gula, kenalah ingat teh. Dan kita nampak di situ, rakyat bangun menentang. Siapa yang bangun? Okey, satu lagi tokoh. George Washington ataupun Georgia. Pelajar kelas belakang sebut Georgia. Antaklah, tak apa. Yang penting ejaan betul kan. Georgia Washington. Lain benar bunyinya. Kita nampak dia ni bangun menentang British. Dan kita nampak akhirnya revolusi ini gagal atau berjaya? Berjaya. Berakhir dengan British mengakui kemerdekaan Amerika. Dan itulah dinamakan Amerika Syarikat. Apa syarikat? 13 buah tanah jajahan ini digabung. Bila benda kecil-kecil gabung, kita namakan syarikat. Amerika Syarikat. Senang benar. Okey. Habis 2. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga, selamat datang hari ni Morgan.
Okey, kita nampak di sini Perancis. Oh, Perancis ini, kalau tadi Locke. Ini Jefferson. Washington. Oh, nama Perancis memang tak boleh kita tolong lah. Nama dia memang pelik benar lah. Sebab nama dia ialah, kalau keluar memang ramai keluar. Jean, nak sebut apa ni? Rozier, Jean, Jacques Rozier. Rozier lah kot ni. Kalau nama kita Rozier. Voltaire. Voltaire. Okey. Apa dua tokoh ni? Mereka ini sama macam England. Dia memperjuangkan kebebasan. Kita nampak menentang golongan raja. Nampak sini. Raja mengamalkan pemerintahan autokratik. Dia kuku besi sikit lah. Yang mana dia memonopoli hak istimewaan, rakyat terbeban dengan cukai. Jadi rakyat bangun menentang lah. Dan kita nampak kesannya ialah Republik Perancis ni dapat menggugat sistem beraja. Raja Laos itu akhirnya jatuh. Sedangkan kita tengok England pun lari ke Perancis, nampak sini. Raja James melarikan diri ke Perancis. Ini kita nampak sampai sini. Ini pelajar, ingat ya. QR ni pelajar bukan letak saja-saja. Pelajar kena tengok. Soalan kertas 1, kita boleh ambil sampai pada QR code. Ingat, saya dah masuk dalam grup kan. QR code. Semua QR code berkotak. Pelajar kena tengok. Jadi kita nampak ini adalah rumusan. Dan kalau kita tengok rumusan, saya suka letak di sinilah. Kita nampak rumusan berkait dengan perjuangan memperolehi kemerdekaan. Kita nampak situ ini gambar macam mana masyarakat pada waktu itu. Ini golongan-golongan hebat yang terlibat dengan peperangan dan sebagainya. Kita cuba tengok di PowerPoint ni sekejap. Okey. Saya cuba flashback balik. Ini England. Kita nampak sampai yang penting Bill of Rights. Yang kita guna untuk undang-undang dan cukai tadi. Tolong ingat tokoh tadi, Locke. Lepas itu ini Amerika yang menentang British berjaya kerana ada beberapa cukai-cukai yang membebankan Amerika. Contoh siapa? Cukai teh dan cukai gula. Dia mesti pair. Senang. Siapa yang mengetahui? George Washington. Macam mana nama markah syarikat itu boleh timbul? Siapa nak bagi respon? Macam mana nama markah syarikat itu boleh ada? Tadi dah bagi tahu? Macam mana nama markah syarikat itu boleh timbul? Baru je 2-3 minit cakap kan. Dia timbul apabila beberapa wilayah tadi digabungkan. Nampak bawah ni. Gabungan 13 Atira. Good. 13 tanah jajahan itu digabung. Dinamakan markah syarikat. Okey. Next. Yang terakhirlah. Ini yang berlaku di Perancis. Mereka menentang raja yang, kalau England mutlak, yang ini autokratik. Kita nampak nak sebut orang payah tadi, Rozier. Rozier, Voltaire. Nampak bukunya, dia social contract. Kesannya ialah raja jatuh lah. Kita nampak. Okey. Kalau kita nampak di sini, ini biasanya latihan yang kita bagi di sekolah. Okey. Habis kita. 4.2. Cakap putih. Ada nak tanya setakat ini? Kita simple-simple, santai-santai saja. Kita dah habis 4.2. Nampak sini. Kita dah nak pergi 4.3 dah.
Okey, sebelum saya masuk ni, tak naklah syok sendiri. Ada nak tanya? Sebab soalan kita ni, nampak soalan ni. Saya minta pelajar ambil sedikit masa, markah kita ni 8. Huraikan, bila sebut nama huraikan, pelajar kalau boleh, bagilah jawapan dalam bentuk fakta, huraian, contoh. Amal reka syarikat dan kata kunci di sini pelajar, dia guna dan. Dan ni maksudnya pelajar kena jawab dua-dua, Amerika dan China. Amerika kita dah habis. Saya minta pelajar tolong tulis sedikit perkembangan nasionalisme secara ringkas Amerika Syarikat di chat. Okey, saya stop share presentation. Saya nak tengok jawapan pelajar dan kita nak komen di situ. Okey. Yang penting di sini. Kalau awak faham cara menjawab, ingat ni, dia boleh. Pastikan jawapan, tadi ada contoh 2 tokoh kan? Ada Washington, ada siapa satu lagi tu. Jangan terbalik bagi Rozier pula. Mengapa berlaku? British buat apa? Apa contoh British buat? Kesan dia buat. Okey, 4 markah. Di situ. Kita tunggu jawapan, take time sikit. Okey, semua pelajar cuba. Okey, nak on mic pun boleh, nak menjawab. Tapi kalau on mic, saya tak boleh komen lah. Tapi kalau tulis di sini, saya boleh komen. Sebab saya nak dapatkan jawapan yang ada fakta, huraian, contoh. Bukan senang 4 markah. Pendek, yang penting, apa yang awak nak kena ada dalam jawapan? Sebab. Sebab apa? Rakyat menentang. Okey, ada sebab. Fakta. Bagi contoh. Bagi huraian, bagi sedikit kesan. Ada 3 perenggan kan? Di situ. Okey, ada siapa nak on mic? Syakir nak jawab ke? Syakir macam nak jawab tu. Alik dah keluar dah. Pergi pasar kot ni. Ada? Ada. Mana kawan-kawan Lim? Anak Jakpo. Okey, pelajar. Jangan kita buang masa sangat. Sebab dia nak 4 poin saja. 4 poin ni, 4 markah. Cikgu letak, kita tengok apa yang cikgu tulis di chat ya. 4 markah. Kalau kita jumpa kata kunci, jelaskan. 1. Terangkan. 2. Buktikan. Semua ini pelajar tak boleh bagi fakta saja. Contoh ginilah. Cikgu sekelas awak tanya, jelaskan kenapa kamu tak datang sekolah. Saya sakit. Itu je jawapan kamu. Nak bagi markah berapa? 1 lah. Saya sakit.
Kerana mesti ada sebab. Kesannya saya masuk hospital seminggu. Itu nampak. Jawapan mesti kait. 4 markah ini dan kata kunci kita pula. Dan kata kunci kita tu jelaskan. Jelaskan. Awak jumpa terangkan. Slow sikit nak type orang tua ni kan. Eloknya kita gunakan jawapan, fakta, huraian, contoh. Kalau kebat kita tambah inferen. Ingat pelajar tahun depan memang dia nak jawapan inferen. Sekolah dah terangkan inferen tu apa. Okey. Alia, Afiqah nak cuba jawab? Dari jauh ni daripada Kuala Lumpur. Cuba jawab Alia. Cuba, salah tak apa. Kita nak share. Okey, boleh on mic. Baca jawapan. Okey. Evolusi Amerika berlaku disebabkan oleh tindakan British tidak melindungi hak penduduk Amerika. Okey, tindakan itu kita bagi fakta, 1 markah. Okey. Sambung. Hal ini kerana terdapat pelbagai akta yang diperkenalkan seperti Akta T dan Gula. Akta huraian. Contohnya, terus bagi contoh. Satu pun tak apa. Nampak jawapan tu bukan mudah kan? Ada fakta, akta huraian, contohnya akta T dan Akta Gula. Ya, dah dapat 3 markah. Okey. Tindak ini telah menimbul tindakan yang diketuai oleh siapa? Sambunglah. George Washington. Empat markah kan? Itu kita nampak jawapan. Dia senang aja. Kalau kita faham, ini fakta. Ini huraian. Ini contoh. Tindakan George Washington ini telah menyebabkan British akhirnya keluar daripada Amerika. Itu kalau markah kita lebih pada 4 lah. Sama markah kita 4 cukup sampai situ cukup. Dah cukup. Okey pelajar. Ada pelajar nak tulis di chat? Belum ada lagi ni. Fatin Syazliana. Wani. Wani nak cakap ke? Wani menggambar macam pegang handphone je. Okey. Fatin. Alif. Semua dah sakit ulcer kot. Udah tak nak bercakap ya. Kesian koma. Cuti sekolah tadi dah tak reti bercakap. Dah bisu rupanya. Okey, udah tiba-tiba keluar jawapan. Okey, Fatin okey. Jawapan Fatin ni, panjang Fatin, good Fatin. Okey, kalau kita tengok jawapan Fatin, pelajar lain boleh tengok juga. Perkembangan nasionalisme di Amerika adalah merupakan, itu intro. Sampai Amerika tu intro, tak ada markah. Reaksi rakyat Amerika menentang penjajahan British. Fakta. Kerana, kita nak pergi huraian. British tidak melindungi hak penduduk. Huraian 1. Okey. Jawapan ni beza sikit dengan Alia tadi. Nampak ayat dia. Yang ketiga lepas titik, walaupun tak ada perdana wacana, seelok-elok kita guna perdana wacana. Penduduk juga menentang Akta Pungutan Cukai yang diperkenalkan oleh British. Huraian kedua. Dalam kita menjawab ini, kita panggil Fatin dia ada jawapan fakta. 1. Huraian dah ada. Lepas tu dia ada jawapan lagi, kita panggil huraian lanjutan. Dan Fatin ada contoh. Contohnya akta gula, teh dan kesan. Bagusnya Fatin, dia bagi inferen. Fatin bagus Fatin. Dia terus bagi inferen. Tapi okeylah. Markah dah dapat 4, tambah inferen 5. Yang pelajar lain tolong alert. Itulah inferen. Tahniah Fatin
Ini jawapan yang baik lah. Yang lain pun kalau nak bagi jawapan, kita boleh tengok bentuk macam ini. Tapi untuk skema kita ni tak ada markah inference. Sebab ini fakta. Tapi kita kalau nak selamat, kita bagi. Kemungkinan pemeriksa tu dia boleh membantu kita. Ini boleh dianggap sebagai fakta juga. Fakta lah ya. Kalau jawapan itu ada M, munasabah. Kalau fakta tak boleh tambah. Okey. Kita dah habis satu soalan mereka. Kita tengok yang kedua. Pelajar. Okey. Saya share screen balik. Kalau lupa share screen ni syok sendiri je. Cakap, korang tak nampak. Okey, sekejap Mana share screen saya ni? Sekejap dia macam tak bagi kongsi pula. Okey. Okey, kita nampak di situ pelajar. Kita nak pergi kepada, saya pergi China dulu. Sebab kita nak jawab soalan tu China. Okey. Yang ni panjang Kita tengok 2.3. Kita nak belajar dua negara besar. India dengan China. Jadi pelajar tolong tengok betul-betul muka surat ini. Sebab kalau kita dapat habis sampai sini pun pada saya, bagus. Nasionalisme di China. Pertama saya tengok, saya akan bezakan fakta, huraian, contoh. Okey. Perenggan pertama itu kita ambil fakta. Dia nak mengukuhkan peradaban Cina dalam kalangan orang Cina. Ini sekali. Ini fakta satu. Daripada, kalau pelajar jumpa kata kunci daripada ni, ini mungkin huraian. Ancaman politik asing. Okey. Dia ada jawapan apa di sini? Ada fakta, ada huraian. Bagus jawapan. Okey. Bila? Kalau soalan tanya, bila dia mula berlaku? Okey. Pelajar boleh sambung jawapan. Sebab lepas ni kita nak jawab dia bermula di zaman dinasti Manchu. Dinasti ni, dinasti yang dianggap paling korup. Apa korup? Dia mengamal rasuah. Kita nampak dinasti Manchu ni yang dianggap sebagai orang luar dan kehilangan mandat. Okey, pelajar kena dengar dan faham dulu penerangan saya Jadi mereka hilang percaya kepada dinasti Manchu. Sebab dinasti Manchu ni dia rapat dengan barat. Dia bawa masuk barat. Kalau kita tengok cerita macam Wong Fei Hong ni, barat masuk bawa kamera, candu, zaman ni lah. Dan kita nampak Manchu ini, kalau soalan tanya, kenapa rakyat marah? Sebab dia gagal menghalang pengaruh barat masuk. Jadi kita nampak rakyat bangun menentang campur tangan kuasa barat. Siapa yang bangun menentang? Okey, saya letak warna biru. Dia mesti ada tokoh. Dr. Sun Yat-sen. Dia Dr. Sun ni, dia mengemukakan tiga prinsip rakyat. Ini kita nampak tiga ni. Yang kita panggil Sun Mi Chui. Iaitu nasionalisme, demokrasi dan sosial. Okey, sampai di sini kita nampak kesannya, inference dia. Ini saya letak warna lain, warna purple. Dinasti Manchu jatuh dan kemunculan Republik China. Saya ulang balik pelajar. Orang Cina ni dia nak peradaban dia kuat. Dia tak suka orang barat yang menguasai politik dan ekonomi. Kenapa dia marah?
Sebabnya dinasti Manchu yang telah hilang mandat membawa masuk orang barat. Dalam istilah kita, gagal membawa masuk pengaruh barat. Jadi rakyat bangun dengan diketuai oleh Dr. Sun Yat-sen, yang ada 3 tadi yang kita nampak, Sun Michui. Apa dia? Nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Okey. Daripada sini pelajar, barulah kita boleh jawab soalan tadi. Pelajar tengok, dia nak Cina. Okey, cikgu nak minta pelajar jawab sama macam kita jawab mereka, fakta, huraian, contoh. Okey, kita tunggu jawapan pelajar. Ada pelajar yang lain yang boleh bagi jawapan. Kita ingat poin-poin tadi. Mengapa? Sebab apa? Dan pelajar boleh bagi kesan. Okey, tokoh siapa yang menentang? Okey, cuba. Wani mungkin nak cuba. Safa mungkin nak cuba. Rahana mungkin nak cuba. Kita cuba. Kalau salah tak apa. Kita belajar ni, siapa nak marah? Kita nama pun belajar. Kalau dah pandai, tak payah belajar. Duduk kat supermarket. Okey, cuba. Boleh on mic, lagi mudah. Okey, cuba. Siapa nak cuba? Angkat tangan. Dia kena mencuba baru kita tahu kekuatan dan kelemahan kita. Okey, come on pelajar. Sekarang sudah 11.35. Sekarang kau melapor nasi pula. Kau sepak komputer ni. Alif, nak cuba? Alif, Nabiha, Akilah, Syakir. Okey, boleh on mic kalau nak cuba. Kalau malu, tulis je lah. Tulis makan masa sikit lah. Okey. Dia jawapan yang baik mesti ada fakta, huraian contoh, faktor, sebab, faktor, sebab. Dan kita nampak sebab, daripada sebab itulah kita boleh bagi huraian. Tindakan. Tindakannya Dr. Sun Yat-sen buat apa? Sejarah ni bukan senang. Saya risau ni sangat ni. Tahun depan, awak masuk 20 hari bulan. Untuk negeri Perak, cuti ni, saya akan murnikan semula modul ini. InsyaAllah bulan 1 kita akan buat modul tingkatan 5. Dan pelajar insyaAllah cuba akan dapat sebelum ujian 1 lah. Itu janji saya kepada Jabatan Pendidikan. Dengan rakan-rakan insyaAllah diberi keizinan, sihat, buatlah. Okey, mana pelajar? Belum ada? Pelajar yang tadi nak jawab boleh. Tak ada masalah. Fatin ke Alia nak cuba pun tak ada masalah. No problem. Uraikan perkembangannya.
Belum ada Oi, 5 minit dah berlalu. Lama tu. Ingat soalan struktur, masa 15 minit. Soalan esei, 25 minit sahaja. 25 minit darab 3, 1 jam 15 minit. Struktur 1 jam. 2 jam 15 minit. Kalau macam ini ada buku teks pun lambat. Risau juga saya. Okey. Kita tengok soalan itu. Apa yang nampak? Huraikan perkembangan nasionalisme yang berlaku di Amerika Syarikat dan China. Amerika Syarikat kita dapat 4 dah. Dia mesti ada kata kunci peradaban. Dan mesti ada mancu. Itu tengok jawapan awak Kenapa marah sangat dengan mancu? Sebab mancu membawa masuk orang barat. Ataupun tidak mengambil tindakan terhadap kemasukan orang barat. Kita nampak di situ. Siapa yang mengetahui? Dr. Sun Yat-sen. Bagaimana dia buat? Dia ada 3. Sudah 3 je kita ingat. Yang lain kita tak ingat. Tak apa. Dia ada 3. Awak ayat awak lah. Ada 3 perkara yang ditekankan. Okey juga. Iaitu nasionalisme, demokrasi. Sudah lupa satu lagi. Dan sebagainya. Kita pandai lah Jadi pemeriksa tu tak bagi markah. Bagus pelajar ni. Dia ada markah. Sebab awak bagi contoh 3 pun markahnya 1. Awak dah bagi 2 daripada 3. Nampak di situ Okey. Ada tak jawapan pelajar? Di chat. Saya tengok sekejap. Masih tak ada Tak apalah pelajar kita dia lebih setengah 1 jam. Sudah mula melopong lejat. Marah Cikgu Gani ni. Orang nak makan pun tak faham-faham. Okey tak? Okey. Saya cuba mudahkan pelajar. Saya harap pelajar nampak tadi apa yang kita nak dalam jawapan tu. Dia mesti ada faktor. Mesti ada mancu. Kenapa marah sangat dengan mancu? Dr. Sun Yat-sen. Dia buat ada 3 benda. Kesannya apa? Kita nampak di situ. Tengok. Syarikat kontraktor belakang pun dah on. Ada Atirah. Tiba-tiba besar jawapannya. Okey, baik. Kita nampak di situ. Atirah punya jawapan. Perkembangan nasionalisme di China adalah untuk mengukuhkan peradaban China dalam kalangan orang Cina. Okey, 1. Daripada, itu huraian ancaman penguasaan politik dan ekonomi asing. 2. Fakta huraian. Faktor penentangan ini adalah kerana kelemahan dinasti Manchu. Fakta kedua. Yang dianggap orang luar dan kehilangan mandat. Huraian 2. 2 fakta, 2 huraian. Sudah okey lah tu. Markah 4. Kenapa contoh tak ada saya dapat full? Dia contoh pelajar dah bagi pada Amerika tadi. Dalam keseluruhan jawapan kita, ada fakta, ada huraian, contoh. Walaupun di sini kita tak dapat bagi contoh, kita tetap ada jawapan lengkap contoh. Faham pelajar? Tengok Nabihah. Okey, kita nampak Nabihah mengukuhkan peradaban Cina di kalangan orang Cina, penguasaan politik ekonomi asing. Huraian. Good. Fakta, huraian. Contohnya, dia ubah ayat. Nampak? Masyarakat Cina hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu. Dapat mahkamah. Contoh. Bagus pelajar. Okey, kita nampak pelajar. Okey, good. Kita nak pergi soalan yang terakhir. Dan habis kita ni. Kesan. Terangkan impak. Kalau letak impak ni, tak letak kesan ni, ramai juga tak faham kan? Impak. Kalau kita tak ada semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat. Maksudnya kita tak ada perasaan sayang kepada negara. Ini saya tak minta pelajar salin, cuma kita bincang. Kalau tak ada ini, kesannya kepada, kalau nak bagi jawapan mudah macam ini, pelajar tolong bagi jawapan kepada
faktor ekonomi, politik dan sosial. Kita pecahkan jawapan kita kepada 3. Dari segi ekonomi, kita akan dijajah dari segi ekonomi. Tengok hari ni kan. Sebab kita tak ada perasaan sayang kepada negara, kita mengagungkan makanan barat. Makanan barat contohnya, malam nak makan burger, pagi nak makan apa? Roti sosis. Yang tengah hari tu nak makan Vietnam roll apa? Yang balut-balut, cicah-cicah. Udah Vietnam pula jajah kita. Pagi Amerika jajah. Malam burger. Ini nasi lemak, bubur cacak. Itu makan ekonomi. Kilang. Maksudnya kita bekerja dengan orang barat. Politik, maksudnya kita mungkin terpengaruh dengan idea-idea dari luar. Sebab kita tak sayang kepada negara dah. Bermaksud kita bersubahat dengan negara luar untuk menjatuhkan kepimpinan negara. Ini berlaku. Dari segi politik. Kita belajar luar negara, kita burukkan negara. Sosial, macam-macam berlaku. Kalau tak ada perasaan sayang pada negara, media sosial dijadikan ruang untuk mencaci dalam pelbagai bentuk. Caci kepimpinan negara, kita caci pengetua kita, cikgu tak ada rambut, kepala botak, itu dosa lah tu, gugur rambut. Nampak? Kita gunakan sebab kita tak ada perasaan nasionalisme di kalangan masyarakat. Sebab soalan ini mudah. Bila kita tak ada tak ada fakta, nampak ni? Gunakan pengetahuan dan anda. Apa saja yang kita boleh bagi idea, kita terima. Dan pelajar boleh tengok jawapan yang ada dalam modul kita tu. Kalau tengok jawapan, dah habis ni kita tengok jawapan. Untungnya modul ini dah ada fakta, dah ada jawapan. Okey, ini kita bincang ini. Mereka nampak panjang jawapannya. Cina pun sama, panjang jawapan. Kalau tengok soalan kebat, fakta, huraian. Mana-mana yang munasabah ni? Pelajar boleh bagilah. Jadi kita jangan risau sangat. Kita jangan terikat dengan jawapan. Sebab dalam soalan kita ni, dah kita tahu esei, kita tahu struktur, kita tahu juga berkaitan dengan bentuk jawapan. Ini soalan-soalan yang kemungkinan kita akan bincang kelas kita sekali lagi lah pada minggu depan ni. Last kelas kita. Tapi permintaan pelajar agar kelas kita bersambung setiap minggu, insyaAllah saya cuba pertimbangkan lah. Kita akan buat kelas. Saya nak pastikan kita dapat ulang kaji bab 1, 2, 3 secara konsisten. Sebab dalam kelas kita tak boleh nak buat macam ni. Sebab saya mengejar sukatan. Yang ini saya boleh slow, ulang balik dan sebagainya pelajar. Baik. Masa kita dah melebihi daripada sebenarnya. Kalau pelajar nak bertanya, Q&A dalam masa 2-3 minit, boleh saya menjawab. Pelajar boleh tengok video ini, nanti saya cuba masukkan dalam channel Santai Sejarah untuk tengok ulangan balik. Kadang-kadang kita kena tengok ulangan-ulangan, kita dapat pengukuhan jawapan itu. Okey, saya rasa ada lagi nak tanya. Saya doakan semua pelajar berjaya, dapat menjawab dengan baik. Sebab saya bersama dengan bimbingan menjawab, guna PowerPoint, guna buku teks, guna kertas satu. Saya harap pelajar slow and steady, kita dapat kuasai sejarah. Okey, terima kasih semua anak-anak. Walaupun sikit masuk hari ni, ialah dah bekerja kan, hari Jumaat, ramai duduk di masjid berzikir. Okey, kita jumpa lagi di lain masa. InsyaAllah saya doakan semua sihat dan dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang agak baik. Terima kasih daripada saya.